merupakan tempoh yang paling sengsara untuk rakyat Kedah. Warga Kedah diseksa, wanita-wanita dirogol. Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya Al-Kampari tapi tak sembang kari. Alhamdulillah, hari ini kita masuk kepada tokoh yang ketiga daripada projek 10 tokoh menuju 31 Ogos. Tunku Kudin, satu nama yang cukup masyhur daripada negeri Kedah. Nama sebenar beliau ialah Syed Zainal Abidin, seorang yang berketurunan Syed dari Palembang dan mempunyai pertalian darah dengan keluarga di Raja Kedah. Bila kita sebut tentang tokoh-tokoh kemerdekaan, tak semestinya berlaku pertempuran dengan British semata-mata. Sebab apa? Sebab start Melaka dijajah Portugis 1511, sampailah kemerdekaan kita 1957, sama ada Portugis, Belanda, Jepun, Siam, Komunis, semua yang cuba untuk menjajah tanah air kita dan berlaku penentangan, kita panggil sebagai tokoh kemerdekaan. Yang mana negeri Kedah merupakan satu kerajaan lama yang hebatlah. Dan pada tahun 1821, dinasti Chakri Thailand dengan Raja Ligor telah menyerang Kedah dan menakluki Kedah selama lebih 20 tahun. Yang mana tempoh 1821 sampai 1842 ni merupakan tempoh yang paling sengsara untuk rakyat Kedah. Warga Kedah diseksa, wanita-wanita dirogol, rumah-rumah dibakar, sawah padi dibiarkan, tidak diusahakan. Tempoh yang sangat duka cita untuk rakyat Kedah. Ketika inilah bangkitnya tokoh-tokoh seperti Tunku Kudin, Tunku Anom, Tunku Muhammad Saad dan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II. Pada Ahad 12 November 1821, Siam ketika itu menghantar tentera yang menaiki perahu-perahu daripada Terang lalu memasuki Sungai Kuala Kedah. Seramai 7,000 askar Siam memasuki Kedah. Ketika itu, pertahanan Kedah, Istana Kedah tak menjangkakan Siam akan menyerang mereka. Sebab ketika itu, Siam memberi alasan untuk masuk ke Kedah untuk beli hasil beras sebagai persiapan mereka untuk menyerang Burma. Tapi sebenarnya Raja Ligor mempunyai niat jahat nak menawan Kedah. Ketika itu di Istana Kedah, Sultan Ahmad Tajuddin tak ada kat istana sebab beliau ketika itu ada di Pulau 3 untuk memantau projek terusan. Jadi ketika itu yang berada di istana ialah Bendahara, Laksamana, Tebenggong, Datuk Syahbandar, semuanya dibunuh dengan kejam oleh Siam. Pada 1821 inilah Siam mula menakluki Kedah. 1,000 warga Kedah ditawan, dibawa ke Bangkok untuk dijadikan hamba abdi. Ketika itu detik-detik yang sangat sukar bagi warga negeri Kedah. Sultan Ahmad Tajuddin dengan warga istana ketika itu berjaya mengundurkan diri ke seberang perai dan pergi ke Pulau Pinang untuk meminta bantuan British. Beberapa langkah diambil oleh Sultan Ahmad Tajuddin yang berpakat dengan British, menghantar wakil ke Bangkok untuk membuat langkah-langkah perdamaian. Walau bagaimanapun gagal. Beberapa kali buat langkah perdamaian tetapi tetap gagal. Seterusnya pada tahun 1826, inilah kisah yang sedih. Kenapa British mengkhianati Kedah? British ni memang masalah yang perangai penjajah yang sangat jahat lah. Sebab apa? Sebab lepas ke Bangkok untuk buat perjanjian dengan Siam, mengembalikan tahta Kedah kepada Sultan Ahmad Tajuddin gagal. Kemudian British ni dia buat perjanjian lain. Dia buat perjanjian apa? Dia mengiktiraf penaklukan Siam di Kedah lalu mengkhianati Kedah. Ketika itulah Sultan Ahmad Tajuddin sangat marah dan ketika inilah munculnya seorang tokoh bernama Tunku Kudin. Maruah rakyat Kedah, kedaulatan Kedah dihina. Maruah mereka seperti dipijak-pijak. Dahlah diserang tanpa belas ihsan, rakyatnya diseksa. Kemudian nak buat perjanjian damai dikhianati pula oleh British. Lalu ketika inilah Tunku Kudin dia kumpulkan satu ketembukan tentera untuk membalas dendam kepada Siam dan untuk takluk kembali Kuala Kedah. Maka tercetuslah perang yang dipanggil sebagai Perang Musuh Bisik. Langkah strategik daripada askar-askar Kedah yang diketuai oleh Tunku Kudin untuk membalas dendam kepada Siam dan kembali menguasai tanah mereka. Tapi Siam ni dia tahu Tunku Kudin ni bukannya calang-calang orang. Dia tahu Tunku Kudin ni seorang pemimpin yang ada kredibiliti, pemimpin yang hebat. Lalu Siam mengatur untuk membunuh Tunku Kudin dengan meletupkan rumah beliau.
Keluarga tempatan dapat menyelamatkan Tunku Kudin, tapi walau bagaimanapun seluruh ahli keluarga Tunku Kudin didapati meninggal dunia. Ketika inilah Tunku Kudin sangat sedih. Lalu ia telah mencetuskan hati yang membara untuk Tunku Kudin membalas dendam kepada Siam. Kemudian Tunku Kudin, Tunku Long Putih dengan Tunku Sulaiman dengan beberapa orang lagi Panglima Kedah mengumpulkan askar untuk menyerang kubu Siam, namun gagal. Seterusnya pada tahun 1829, Tunku Kudin mengumpulkan beberapa orang lagi Panglima Kedah membuat serangan kedua, namun tetap gagal ketika itu. Tidak berputus asa. Tunku Kudin ni memang seorang pemimpin yang tak putus asa, semangat dia nak membebaskan tanah Kedah. Pada Januari 1830, Tunku Kudin berjaya mengumpulkan 5,000 askar Melayu. Ketika ni Kedah mendapat bantuan daripada banyak kerajaan, tentu kerajaan Aceh, kerajaan Palembang, banyak kerajaan-kerajaan yang bantu Kedah. Terdiri daripada kalangan ulama, rakyat biasa. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok perang musuh bisik ni atau perang Kedah Siam ni, dia diikuti oleh ulama-ulama besar. Syekh Daud Al-Fatani turut terlibat. Syekh Daud Al-Fatani ni ulama alam Melayu yang hebat lah. Kitab-kitab yang beliau karang cukup masyhur di Timur Tengah, di Nusantara. Antaranya kitab Bughyatul Tulab, saya ngaji kat universiti. Kemudian Syekh Abdul Samad Falimbani, penyusun kitab Hidayatus Salikin. Semuanya turun berjihad untuk membebaskan Kedah daripada Siam. Kemudian lepas Tunku Kudin dapat mengumpul ketumpukan askar seramai 5,000 orang ni, mereka telah menyerang Siam di Kuala Kedah melalui Perai. Pada April 1831, Tunku Kudin dengan 5,000 orang tentera Melayu berjaya mengusir Siam dan kembali menakluki Kedah. Ketika ini Siam rasa sangat tercabar. Kemenangan Tunku Kudin tadi ni sampai ke pengetahuan Chow Phya Ligor dan membuatkan dia ni sangat marah. Kemudian dia telah menghantar 7,500 orang askar Siam dengan 3,000 ekor gajah untuk membalas serangan Tunku Kudin ni tadi. Dan berlaku pertempuran yang sangat sengit. Dan akhirnya Tunku Kudin gugur syahid. 1,500 orang askar Melayu gugur syahid. Lepas mayat Tunku Kudin ni dijumpai, kepalanya dipenggat dan dibawa ke Bangkok. Nak kata Siam ni sangat takut dengan Tunku Kudin ni, sampaikan nak buktikan beliau telah meninggal dunia, dia penggal kepala bawa ke Bangkok, tunjuk kepada Raja Rama III. Raja Rama III tengok kepala Tunku Kudin, dia rasa terkejut. Sebab apa? Walaupun telah meninggal dunia, Tunku Kudin muka dia sangat bengis dan sangat tegas, menandakan sampai meninggal dunia beliau tak pernah rela dengan penaklukan Siam. Mengikut catatan British, yang terlibat dengan peperangan yang bersama dengan Tunku Kudin bukan setakat pahlawan-pahlawan lelaki, malah wanita turut mengangkat senjata. Sebenarnya waktu Siam kembali menyerang Kedah tu, mereka turut dibantu oleh British. Watak British ni memang sangat jahat lah. Dah lah waktu Sultan Ahmad Tajuddin minta bantuan untuk perdamaian tu, mereka mengkhianati Kedah. Kemudian waktu Siam membalas dendam tu, mereka turut di pihak Siam. British menghantar kapal-kapal mereka untuk menjaga perairan. Akhirnya Kedah bebas pada tahun 1942 dengan jalan diplomasi. Kalau korang pernah tengok video saya di ML Studio, saya pernah ceritalah macam mana kemerdekaan tanah Melayu ni dengan jalan diplomasi, dan pembebasan Kedah daripada Siam juga dengan jalan diplomasi. Ni Tunku Anum punya jasa. Ni insyaAllah saya akan bincang topik lain lah tentang peranan Tunku Anum. Walau bagaimanapun, dalam topik kali ni kita dapat lihatlah bagaimana seorang pahlawan daripada negeri Kedah, Tunku Kudin, tak nak tengok negeri beliau dijajah oleh Siam, rakyat-rakyat negeri Kedah diperhambakan, lalu beliau bangkit untuk memerangi Siam atas nama jihad, dan beliau gugur syahid sebagai seorang yang berani, dan nama Tunku Kudin harum mekar sampai sekarang. Kita kenang beliau sebagai tokoh kemerdekaan negeri Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.